Ya, itu dia. Kita masih belum menang dan juga perlu patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Untuk kita bercakap lebih lanjut, Zaliha, tentang COVID-19 dan juga perlu patuhi SOP yang mana kita masih lagi belum menang. Kita terus saja bersama dengan Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga pada anda berdua. Selamat pagi, Doktor. Kes malam mencatatkan 2,985 masih lagi menunjukkan angka yang agak tinggi. Dan bila disebut tentang norma baru, Doktor, apa lagi yang boleh dilakukan dalam usaha untuk mengekang penularan COVID-19, Doktor? Okey, bila bercakap pasal norma baru, memang hakikatnya saya pasti, even tadi kita lihat ada sedikit iklan tadi kan, berkenaan dengan 3W dan 3S. Jadi buat masa ini itulah senjata yang kita perlu laksanakan sebab vaksin COVID-19 sendiri pun belum sampai lagi ke Malaysia. Untuk kita laksanakan pelalian kepada masyarakat kita, hopefully apa harapan kami adalah menjelang bulan Februari atau mungkin Mac kita akan boleh mulakan pelalian. Jadi buat masa ini sementara pelalian belum lagi sampai ke Malaysia dan keberkesanannya pun sesuatu yang masih belum kita pasti adakah boleh berkesan untuk memastikan kita boleh kembali normal seperti biasa. Jadi norma baharu ini adalah sesuatu yang kita perlu menjadikan sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. 3S maksudnya elakkan daripada tempat yang sempit, elakkan daripada tempat yang sesak dan juga sembang secara dekat. Dan tadi Haris Iskandar telah sebut pasal 3W, wash, wear and warn. Jadi basically buat masa ini itulah dia senjata kita. Dan sekiranya kita semua mengambil tanggungjawab dan melaksanakannya, insya-Allah kita akan menang. Ya, Doktor, melihatkan kepada sifat unik bagi virus COVID-19 ini, sudah pastinya ia berjangkit melalui manusia kepada manusia yang lain. Maka penghadaan pergerakan itu perlu dilakukan dalam usaha untuk melandaikan graf jangkitan itu. Jadi bagaimana Doktor melihat dengan perintah kawalan pergerakan ini dan juga sekatan pergerakan ini dapat membantu mengurangkan sekurang-kurangnya sehingga kepada 3 angka berbanding kepada 4 angka yang kita alami dan kita lihat sekarang ini? Okey, apa yang kita lihat dan kita ketahui mengenai dengan jangkitan COVID-19, dia berlaku melalui cara penularannya adalah cairan saluran pernafasan. Maksudnya mungkin dengan bercakap, dengan bersin, batuk dan even kalau menyanyi dan ada cairan keluar daripada mulut ataupun hidung individu yang mengalami jangkitan lah. Jadi satu lagi adalah cara jangkitannya adalah melalui kontak. Maksudnya berada dekat dengan orang yang dijangkiti dan sebagainya. Jadi apabila dua kaedah ini atau dua cara ini adalah merupakan cara penularan jangkitan ini berlaku, sememangnya PKP yang dilaksanakan sekarang, Perintah Kawalan Pergerakan yang kita cuba perketatkan sekarang ini di beberapa buah negeri adalah melibatkan tindakan untuk menghadkan pergerakan. Dan even dimaklumkan berkali-kali jika tiada urusan penting, jika tiada urusan yang mendesak, duduk di rumah. Sebab kita kenal siapa yang berada di dalam rumah yang duduk serumah dengan kita dan kita pasti mereka di dalam rumah adalah mempunyai status kesihatan yang hampir sama. Jadi bila kita di luar ni sekarang yang ada risiko jangkitan sebab kita akan berada di sekitar orang yang bukan satu rumah dengan kita, yang kita tak pasti latar belakangnya dan sebagainya, dan pada setiap masa perlu kita laksanakan langkah-langkah sebagaimana saya sebutkan tadi, 3S dan juga 3W. Jadi PKP mungkin PKP 2.0 yang kita buat sekarang ni berbanding dengan yang awal kita buat masa bulan Mac hari itu mungkin sedikit longgar atas sebab-sebab yang kita lihat untuk memastikan masyarakat boleh melaksanakannya dengan mudah. Sebab kita pasti kalau kita buat seketat sebagaimana kita buat bulan Mac lalu, dia punya kesan tu memang kepada kehidupan orang, pada kesihatan mental dan sebagainya mungkin akan lebih serius. Jadi kita longgarkan sedikit tetapi masih perlu untuk menghadkan pergerakan kecuali perlu. Doktor, bagaimana boleh dikaitkan kewajipan masyarakat untuk mengekang penularan virus ini kalau boleh dikaitkan dengan disiplin? Sebab walaupun dikuatkuasakan PKP dan sebagainya, masih lagi ada yang dikompam kerana melanggar undang-undang. Pandangan perubatan, Doktor, bagaimana? Dia sebenarnya
itulah dia nature manusia. Macam kita di sekolah, macam kita di rumah. Tidak boleh kita kata okey semua orang, kita boleh gariskan, kita berkata okey inilah dia apa yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang bagi memastikan perkara ini dapat kita kendalikan dengan efisien. Tetapi pastinya di luar sana ada pelbagai jenis manusia. Ada yang tiada masalah, mereka akan patuh sepatuh-patuhnya, dan ada juga segolongan kecil, hopefully di Malaysia ini, yang gagal untuk mematuhi SOP atas sebab-sebab yang mereka sendiri yang tahu. Dan alhamdulillah di Malaysia apa yang kita lihat, kita tidak seteruk ada segelintir negara di mana rakyat dia menentang kerajaan mewar-warkan berkenaan dengan norma baharu dan sebagainya. Mereka ada gerakan-gerakan yang tak nak memakai pelitup muka. Mereka percaya, mereka mengatakan memakai pelitup muka ni sebagai melawan hak asasi manusia dan sebagainya. Alhamdulillah di Malaysia kita lihat, kalau kita keluar di luar sana, rata-rata masyarakat kita memakai pelitup muka kerana ini adalah tanggungjawab bersama demi kesejahteraan bersama. Itu satu benda yang kita kena buat secara kolektif bagi kepentingan bersama. Ya, Doktor, mungkin ramai yang bercerita dan juga berdebat tentang isu vaksin, kerana kalau dilihatkan kepada antara contoh Brazil dan juga Indonesia sudah pun menggunakan vaksin Sinovac, tetapi persoalannya dan juga pertikaiannya adalah tentang capaian pelindungan vaksin Sinovac ini hanya sekitar 50 hingga 60%. Jadi berbanding dengan Pfizer yang kadar pelindungannya adalah lebih tinggi. Jadi bagaimana doktor melihat pemilihan vaksin dan juga jenis-jenis vaksin itu juga penting dalam memberikan pelindungan herd immunity yang lebih efektif kepada masyarakat, Doktor? Itu sebab sebelum kita melaksanakan pelalian, sebelum kita melaksanakan program pelalian dalam masyarakat, kita perlu mendapatkan data yang lengkap, selengkap yang mungkin, sebab kita pasti sekarang ni even yang kita dah ada beberapa perjanjian yang kita telah laksanakan dengan beberapa syarikat vaksin, kita mengkaji data-data yang diperolehi. Jadi daripada data-data ini kita akan dapat indikasi bagaimanakah kita nak laksanakan program pelalian dan vaksin manakah yang cost efektif kalau kita nak menggunakan bagi program pelalian. Jadi ianya apa yang boleh saya katakan, bukan satu proses yang mudah, bukan semudah macam kita pergi ke pasar raya dan memilih barang untuk dibeli dan dibawa balik ke rumah untuk dimakan bersama-sama ahli keluarga. Dia tidak semudah itu, ia satu proses yang sangat perlu dilaksanakan dengan sangat teliti. Tetapi apa yang boleh saya beri jaminan, kepakaran kami di Kementerian Kesihatan di bawah program farmasi kami akan melaksanakan proses pemilihan ini dengan teliti bagi memastikan apa yang diperolehi oleh rakyat Malaysia melalui pelalian yang akan dilaksanakan adalah yang terbaik untuk semua. Doktor, ramai juga ingin bertanyakan tentang tata cara kuarantin di rumah sekiranya mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Apa yang boleh diperjelaskan kepada warga masyarakat? Okey, prinsip dia selalunya lah kalau orang bertanya pada saya berkenaan dengan soalan ini, prinsip yang mudah untuk diingat. Sebab kalau saya senaraikan satu persatu nanti nak ingat tu mungkin agak sedikit sukar lah. Saya nyatakan dengan ringkasnya. Okey, dia seolah-olah bayangkan anda dalam satu rumah, tiba-tiba ada satu masa anda bergaduh dan merajuk. Dan tak nak jumpa orang tu, tak nak bertegur sapa dengan orang tu untuk satu tempoh masa. Jadi dia macam itulah lebih kurangnya. Maksudnya sepanjang tempoh 10 hari, anda yang dikenal pasti sebagai kontak rapat kepada seorang kes yang positif, anda perlu mengasingkan diri anda daripada isi rumah yang lain dengan cara, kalau di rumah itu ada bilik yang memang ada bersambung dengan bilik air, gunakan bilik sedemikian. Sebab itu akan memastikan anda berada di dalam bilik itu sahaja tanpa perlu anda keluar dan sebagainya. Okay. Kemudian anda perlu sentiasa boleh dihubungi pada setiap masa sepanjang anda menjalani proses kuarantin tersebut dan berada di rumah, of course, sepanjang tempoh pengawasan ini. Hadkan pelawat atau tetamu yang datang ke rumah, ataupun kalau boleh jangan terima sebarang tetamu, especially kalau sekarang ni PKP, tak sepatutnya lah pun kita berkunjung ke sana dan sini kan. Kemudian mengamalkan adab batuk yang baik dan memakai face mask kalaulah ada keperluan mendesak untuk keluar daripada bilik anda tu. Dan kemudian
kemudian memastikan pengudaraan rumah yang baik dan kalau boleh buka tingkaplah supaya masuk cahaya matahari, udara dan sebagainya. Dan mengelakkan perkongsian sebarang peralatan peribadi yang kita gunakan atau peralatan makanan dan sebagainya dengan orang lain di dalam rumah. Jadi senang cerita, sepanjang 10 hari itu adalah tempoh untuk anda mengasingkan diri anda sebaik-baiknya daripada orang lain di dalam rumah yang sama. Ya, Doktor, baru-baru ini tular mengenai dakwaan bahawasanya penggunaan cecair kumur mulut ataupun pembasmi kuman untuk mulut yang dikatakan dapat mengekang penularan pandemik COVID-19 ataupun dapat membunuh COVID-19 ataupun virus tersebut. Jadi, apa pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menilai dakwaan tentang penggunaan cecair kumur mulut yang digunakan oleh para pesakit dan sebagainya? Okey, cecair kumur mulut atau gargle tu, hakikatnya dia boleh membersihkan mulut kita dan tapi macam yang saya lihat mesej tular tu, dia macam sedikit macam mana cakap ya? Penggunaannya agak dahsyat, berapa kali sehari gagal. Saya rasa itu bukan setakat akan membunuh kuman-kuman yang sebab dalam badan kita ni dia ada bakteria baik dan bakteria jahat dan sebagainya. So itu hakikatnya akan bila kita buat sesuatu dengan melampau, apa boleh saya katakan sebagai melampau, sebab selalunya kita akan guna gargle ni mungkin dalam sehari sekali atau 2 kali, tapi ini berkali-kali kalau saya lihat mesej tu. Kalau kita buat sesuatu yang ekstrim, berlebihan daripada biasa, saya pasti ada mudaratnya di situ. Jadi kalaulah itu semudah caranya untuk membunuh COVID, saya rasa dah lama kita settle dengan masalah COVID pandemik ini. Doktor, dalam ialah diberikan sedikit kelonggaran untuk kuarantin di rumah, bagaimana pula untuk memastikan masyarakat kekal berdisiplin dan tidak perlu diperketatkan lagi undang-undang sehingga membabitkan denda dan sebagainya, supaya mereka kalau kuarantin kat rumah, jangan keluar sekiranya ada gelang tersebut? Okey, ini berbalik kepada isu tanggungjawab dan macam kami pejabat awam, integriti, selalu disebut integriti. Jadi hakikatnya kita semua sedar sepatut ada rasa tanggungjawab sebagai sebahagian daripada ahli masyarakat. Kita faham, kita di Kementerian Kesihatan ataupun di agensi penguatkuasaan yang lain, polis misalnya dan sebagainya, tak mampu untuk memantau anda yang dikuarantin di rumah sepanjang masa 24 jam sehari. Jadi ini semua bertitik tolak kepada rasa tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang ingin mengelakkan ahli masyarakat yang lain daripada mendapat jangkitan yang sama. Jadi kalau anda seorang ahli masyarakat yang bertanggungjawab, berfikir sedemikian rupa, perkara ini sebenarnya boleh dilaksanakan dan memang ternyata kita dah laksanakan pelaksanaan orang di kuarantin di rumah ni, close contact ataupun kontak rapat kepada kes confirm ni untuk sekian lamanya kita laksanakan. Dan alhamdulillah ada kes-kes yang memang mereka ini mampu untuk duduk di rumah, mematuhi tempoh masa yang ditetapkan dan sebagainya. Dan selepas selesai, itulah peluang anda, keluarlah sangat untuk melaksanakan apa yang anda perlu laksanakan. Hanya untuk tempoh yang sikit, berkorban untuk kepentingan dan the benefit of the rest of the people yang duduk bersama dengan kita, yang sekitar kita. Ya, Doktor, secara kesimpulannya mungkin mengikut kepada kenyataan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah bahawasanya kapasiti hospital kali ini sudah pun melebihi 70% melihatkan kepada peningkatan kes. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini dan juga peranan pihak KKM sendiri dalam memastikan agar kapasiti yang terhad itu dapat sama-sama kita kurangkan dan juga kita pastikan mereka tidak akan lemah dalam mendepani pandemik COVID-19 ini? Okey, ini antara pendekatan yang kita di Kementerian Kesihatan laksanakan, sebab untuk pesakit ni COVID-19 kita bahagikan berdasarkan kriteria klinikal mereka kepada 5 kategori. Pesakit kategori 1, kategori 2, 3, 4 dan 5. Di mana pesakit kategori 1 adalah mereka yang dikesan positif tetapi tiada sebarang gejala. Manakala pesakit kategori 2 adalah mereka yang dikesan positif dan bergejala ringan. Jadi surat perkeliling Ketua Pengarah Kesihatan dikeluarkan bertarikh semalam adalah untuk melaksanakan pengasingan pesakit kategori 1 dan 2 ini di rumah.
Maksudnya mereka ini tak ada simptom, mereka ini alhamdulillah ada gejala yang ringan, mereka akan diasingkan untuk tempoh 10 hari di rumah. Jadi dengan cara ini harapan kita adalah akan mengelakkan, akan memberikan ruang yang ada di fasiliti kesihatan di hospital khusus untuk merawat mereka daripada kategori 3, 4 dan 5. Baik. Jadi kita itu pendekatan yang kita sedang fikirkan sekarang. Ya. Terima kasih doktor. Satu perkongsian cukup baik dan juga mengakhiri segmen kita dalam Sama Pagi Malaysia pagi ini, Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Noor, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kalau penyakit KKM kerana bersatu dengan kami. Dan terima kasih kepada anda juga kerana mengikuti Selamat Pagi Malaysia sejak awal tadi, dan bagi pihak penerbit Irwan Abu Talib dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat dan bermanfaat. Kita jaga kita. Ya, dan kita tinggalkan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.